Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Cerita Pagi Sabah edisi hari ini kami akan berkongsi khas mengenai Angkatan Pertahanan Awam APM Malaysia Negeri Sabah bersempena dengan sambutan ulang tahun APM Malaysia ke-69 yang akan diadakan pada 24 Mac Rabu ini. Jadi elok kiranya jika kita terus bersama dengan tetamu, tentunya pengarah kita, pengarah APM Sabah, dipersilakan Kolonel Pertahanan Awam Syarudin Mat Zain. Tuan, terima kasih bersama kami pagi ini. Dan Tuan, kita sedia maklum ya, peranan APM ini begitu penting dalam pengendalian bencana yang berlaku di negeri Sabah ini. Dan mungkin Tuan boleh kongsikan untuk tahun ini antara strategi yang dilaksanakan APM dalam memperkasakan lagi peranan APM sendiri. Saya bagi pihak APM Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Sabah mengucapkan ribuan terima kasih lah. Dan memang kita pada tahun ini adalah ulang tahun ke-69 dan bagi APM Sabah sendiri kita telah merangkakan beberapa strategi untuk kita ambil dan sebagai Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri dan juga di peringkat daerah, maka APM sebenarnya masih lagi mempunyai beberapa pejabat yang belum lagi berfungsi sebagai pejabat APM. Jadi kita telah mengenal pasti daerah Nabawan, Tongot, Kalabakan, Beluran dan juga Putatan sebagai sasaran kita untuk kita buka pejabat-pejabat dan mengaktifkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana di peringkat daerah. Jadi kalau kita dapat buka 5 pejabat ini, maknanya keseluruhan 27 daerah di negeri Sabah akan mempunyai Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana daerah. Ya. Dan juga Tuan, kita sedia maklum sepanjang pandemik ini peranan APM juga tentunya begitu penting. Yang mungkin Tuan boleh kongsikan usaha yang dilaksana APM dalam membantu negara untuk mengekang pandemik COVID-19. Pusat Kawalan Operasi Bencana di 27 daerah semua sedang diaktifkan oleh pihak APM. Dan semua 27 pejabat pusat kawalan ini melaporkan perkembangan penugasan dengan Pusat Kawalan Operasi Negeri di Bilik Gerakan Negeri yang juga dikepalai dan diuruskan oleh pihak APM. Jadi selain daripada di Pusat Kawalan Operasi Bencana, kita juga punya 8 lagi tugasan lain, termasuklah di di pintu masuk antarabangsa iaitu di lapangan terbang Kota Kinabalu. Selain itu kita juga mengaktifkan urusan dan mengawal selia pusat kuarantin dan juga PKRC yang mana ada 5 PKRC yang berfungsi dan 13 hotel dan juga institusi latihan awam sebagai pusat kuarantin di seluruh negeri Sabah. Dalam masa yang sama, anggota APM juga terlibat dalam penugasan untuk melakukan khidmat sanitasi, begitu juga dengan menghantar bantuan bakul makanan kepada golongan yang memerlukan, serta juga melakukan rondaan omnipresent selain daripada penugasan bersepadu bersama agensi lain dalam sekatan jalan raya. Dan yang paling terbaru sekarang adalah untuk sebagai ejen basmi COVID-19 yang mana semua daerah telah pun menggerakkan anggota bagi melaksanakan pematuhan SOP di kalangan komuniti. Itu yang sedang kita lakukan sekarang. Dan juga yang terakhir sekali, secara kesimpulannya, bagaimana agaknya Tuan melihat kesaling hubungan di antara APM, masyarakat dan juga agensi lain dalam membantu melaksanakan misi-visi APM? Ya, kalau kita lihat dalam konteks COVID-19 ini misalnya kan, agensi sebenarnya mempunyai bidang kuasa masing-masing. Dan punca kuasa yang mereka ini walaupun macam-macam ada had-had tertentu. Jadi bila ada kelompokan kuasa-kuasa ini, ada agensi lain yang akan memainkan peranan. So misal kata dalam keadaan COVID sekarang ini, KKM menguruskan tentang semua urusan perubatan, dari segi keselamatan, dari segi yang lain semua akan dibantu oleh pihak agensi yang lain. Dalam masa sama juga masyarakat ataupun rakyat kita memerlukan agensi kerajaan untuk kesinambungan hidup mereka. Jadi untuk saling memudah dan saling melengkapi di antara agensi-agensi lah. Dan kita percaya dengan kerjasama dan saling hubung kait ini, penularan wabak COVID kita boleh diatasi dan juga boleh dikurangkan dalam masa terdekat. InsyaAllah. Baik, terima kasih Tuan atas perkongsiannya. Dalam kesempatan ini juga kita ingin mengucapkan selamat menyambut Hari APM buat semua warga APM yang akan disambut pada 24 Mac Rabu ini. Baik, saya kira itu sahaja untuk Cerita Pagi Sabah edisi hari ini. Kita terus kembali ke studio bersama rakan setugas. Silakan.